إلى حضرة الحبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا إلى صاحب هذا الكتاب شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberi keizinan kepada kita untuk sama-sama hadir memakmurkan majlis ilmu pada malam ini, yang mana Allah janjikan ganjarannya berlipat kali ganda pahala. Kita ni dinaungi oleh bayangan dan juga sayap-sayap para malaikat yang mana diturunkan sakinah, mawaddah dan juga rahmat ke atas orang-orang yang masuk ke dalam majlis ilmu. Walaupun dia tidur dalam majlis ilmu, dia duduk sahaja tidur, tak tahu gapo pun mari, boleh pahala juga. Bahkan kalau niat dia pun tak comel tapi dia mari duduk dalam majlis ilmu, boleh pahala dah. Lebih-lebih lagi kalau kita duduk i'tikaf dalam masjid, kau banyak pula pahala. Hari ini yang kita akan sambung perbincangan yang kita tinggal minggu lepas, iaitu perbahasan tentang syarat sah solat berjemaah. Kita telah ceritanya beberapa syarat. Hari ininya kita akan masuk syarat yang keempat. Syarat yang keempat. Abang akan bacalah sikit bahasa Arabnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Faslun syurutul qudwati 11. ألا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره وألا يعتقد وجوب قضائها عليه وألا يكون مأموما ولا أميا وألا يتقدم على إمامه في الموقف وأن يعلم انتقالات إمامه وأن يجتمع في مسجد أو 300 ذراع تقريبا وأن ينوي القدوة أو الجماعة وأن يتوافق نظم صلاتيهما وألا يخالفه في سنة فاحشة المخالفة وأن يتابعه. Hari ini kalau nak kira bahasa Arab, wa alla yakuna ma'muma. Pada syarat yang keempat, kalau kita tua-tua hadirin hadirat sekalian, pada muka surat yang ke-28. Muka surat yang ke-28. Pada kata musannif dan tidak ummi. Dan tidak ummi, iaitu hendaklah imam itu bukan seorang yang ummi. Qala al-musannif, hendaklah imam bukan seorang yang ummi. Ummi ni lagu mana? Mak kita kan ni ummi. Biasa kita duk panggil mak kita ummi. Ummi di sini dengan maksud orang yang tidak boleh membaca satu huruf dari surah Fatihah dengan baik.
maka digelar sebagai ummi, orang yang tak pandai baca. Ummi ialah orang yang tak pandai membaca. Cuma dalam masalah bab semaya berjemaah, yang dimaksudkan di sini bukanlah orang tak pandai baca langsung, tetapi ialah orang yang tak boleh nak baca satu huruf daripada Fatihah dengan baik. Kalaulah ada sehuruf dia dalam Fatihah tu dia tak comel. Contoh bila dia sebut ra, tak kena tubik ra, dia jadi tubik ring. Tak? Ar-Rahman, dia gitu, dia sebut Ar-Rahman tetapi dia jadi Ar-Rahman. Ataupun huruf-huruf lain dia jadi cedera. Contoh bila kita sebut sabdu, dia tak jadi sabdu. Bismillahirrahmanirrahim, dia jadi mana? Ar-Rahmanirrahim tu tak ada sabdu. Rabbil alamin, dia panggil Rabbil alamin. Jadi dia ada cedera pada satu huruf daripada huruf-huruf Fatihah, maka dia telah dikira sebagai ummi, orang yang tak pandai membaca. Jadi bila mana tu imam ni tak boleh nak baca satu huruf daripada suratul Fatihah, maka orang yang di belakang dia tak sah nak ikut dia, nak jadikan dia sebagai imam. Kita tak boleh nak buat dia ni sebagai ketua kita dalam sembahyang berjemaah. Kerana apa? Kerana dia ni kurang. Bacaan dia pun tak kena dah. Jadi oleh kerana bacaan dia tu tak kena, maka menjejaskan sembahyang jemaah yang berada di belakang. Sebab tu imam ni semoleknya dia kena baca secara jelas, secara sempurna. Dia kena mengaji tajwid, dia kena mengaji makhraj huruf supaya boleh bacaan yang dia baca tadi tu betul pada syarak. Tidak disyaratkan sini kena bertaranum, kena baca tajwid sebagaimana kita duk belajar tu kan. Hanya disyaratkan sini sebagaimana kita baca secara murattal, yakni kita baca biasa gitu ya. Asalkan tajwid yang kita baca dan juga tasydid yang kita sebut kena berlaku, maka sahlah bacaan Fatihah kita. Jadi kalau tak sah Fatihah kita, maka makmum pun jadi tak sah. Jadi memanglah penting untuk tu imam ni bacaan dia kena betul. Sebab itu di majlis agama dia akan buat temu ruga untuk jadi tu imam. Dia kena buat temu ruga jadi tu imam. Bukan calon-calon orang boleh nak jadi tu imam. Kita macam balasah tak ada tu imam kat nya tolak orang di depan tu nak warna dah. Cuma kalau kita tolak orang juga, dah tak ada tu imam balasah kita. Kita pun kata nampak aling dia ni. Nak pakai piyah, pakai jubah, lah pergi depan, dia baru bertobat tadi baru. Pakai comel-comel. Mari-mari suruh jadi tu email Nya mari naik jadi tu email, baca Fatihah tak kena. Jadi bila baca Fatihah dia tak kena, makmum ada belakang jadi tak sah jemaah. Jadi orang yang baca sempurna, dia tidak boleh nak ikut orang yang tak sempurna. Melainkan kalaulah dia ni jenis orang yang memang ngaji dah, dia belajar dah tajwid, dia belajar dah baca Al-Quran, tapi tak kena juga huruf dia. Habis betul tu guru tak perlu kejap dah. Habis 2-3 orang tu guru dah mengajar dia, dia tak boleh nak betul juga lidah dia. Lidah dia ni jenis pelak dah. Maka ketika tu dia juga tak boleh nak jadi tu imam. Tetapi baca semaya dia sah. Dia hanya boleh mengesahkan baca semaya dia sahaja. Dia tidak boleh menjadi tu imam. Melainkan kalaulah contohnya dia ni tak boleh nak sebut ra, nak betul habitat dah tak boleh nak sebut ra juga. Lepas tu makmum belakang suruh dulu juga dia jenis sama geng tak boleh sebut ra juga. Ketika tu boleh jadi tu imam. Sebab dia dengan makmum sama darjat. Sama darjat ketika tu. Maka ketika tu sah dia nak jadi tu imam. Tetapi kalau ada makmum belakang yang lebih daripada dia, dengan mana boleh sebut ra, maka ketika tu tak sah orang belakang ikut dia. Sebab kaedah sebagaimana hamba sebut hari tu, tu imam ni dia kena sama darjat dengan makmum, ataupun dia ni kena lebih daripada makmum. Kalau dia kurang daripada makmum maka tak sah kita nak ikut dia dalam sembahyang berjemaah. Sebab tu kita belajar lepas ni, hamba sebut lalu lah sini ya, bila kita nak jadi tu imam, dia ada beberapa martabat, dia ada turutan untuk kita tolak orang jadi tu imam. Bukan mudah-mudah untuk kita tolak orang jadi tu imam. Pertamanya
turutan yang paling awal, yang paling layak untuk jadi imam, siapa? Kalau ramai-ramai kita ni orang yang paling layak jadi imam ialah pemerintah. Digelar sebagai Imamul A'zam ataupun Sultan. Kita gelar kat Sultan lah. Kalau dulu kita ada khilafah Islamiyah, maknanya khalifah. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas tu khalifah. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sayyidina. Bila dia ada, dialah jadi tok imam. Orang lain tak layak jadi tok imam kalau dia ada. Jadi kalau kita hari ni tiba-tiba mari Sultan Muhammad. Nah, isu 2-3 hari ni ke. Gegeh mula dah Sultan Muhammad. Masyhur mula dah. Kelantan orang kena habis mula dah. Tiba-tiba nya mari berti kereta dia mari sini belakang ni. Lepas ni isu tengok-tengok nya mari. Rombongan Sultan mari. Nya pakai jubah wakal dia dah. Tak ada protokol apa. Nya mari sini. Ambo ada depan ni. Hai, apa mana ni? Siapa nak jadi tok imam ni? Sultan Muhammad kena duduk depan. Dia yang paling layak jadi tok imam. Sebab dia adalah pemerintah. Sebab tu kita panggil dia Imamul Azam. Imam ataupun pemimpin yang utama. Kita tok imam ni ialah wakil bagi Imamul Azam. Sebab tu tok imam majlis ni orang panggil Imam lantikan Sultan. Imam lantikan Sultan. Sebab dia wakil bagi Sultan. Jadi kalau Sultan ada sini, dialah yang jadi imam. Jadi Sultan ni dia kena mengaji lah maknanya. Dia kena mengaji. Sebab dia tu kena jadi tok imam. Cuma lon ni bila duduk Kelantan ni, dia tak larat nak jadi tok imam belaka. Nak pergi masjid ni, nak pergi masjid ni. Sebab tu dia lantik wakil dia, iaitu imam-imam ratib. Jadi pertamanya imam yang dinamakan Imamul Azam. Kalau tak ada tu Imamul Azam, maka darjat yang kedua ialah Imamul Ratib, imam yang dilantik oleh pemerintah. Kerana dia adalah wakil bagi Imamul Azam, bagi pemerintah. Jadi kalaulah kata tu imam tua ada, maka tu imam tua lah kena. Orang lain tak boleh nak tunjuk alim. Walaupun ketika tu ada tok guru mari. Ingat. Tok guru mari ataupun Syekhul Azhar mari. Tengok-tengok ada Sultan Muhammad. Siapa yang paling layak? Sultan Muhammad. Dia yang terlebih layak nak jadi tok imam. Kadang-kadang Sultan Muhammad tak ada, tetapi kampung kita ni ada tok imam tua. Tengok-tengok tok guru mari semaya belakang. Siapa yang paling layak jadi imam? Imam tua, imam ratib. Tok guru kena duduk belakang. Cuma dia boleh untuk menunjukkan kepada orang lain untuk jadi tok imam. Sebab tu kita ada lah ni istilahnya imam rawatib. Oleh kerana tok imam ni kadang-kadang dia pun sibuk juga. Dia sendiri pun sibuk. Lah ni tok imam pun sibuk. Kalau dulu tok imam ni memang cara sejik lah. Orang panggil tok lebah. Lah ni tok imam kena hantar anak sekolah. Kadang-kadang bini pun marah, kena balik. Jadi tok imam pun sibuk supaya orang lain. Jadi ketika tu dia tunjuk kepada orang lain suruh jadi tok imam, maka ketika tu dialah yang paling layak. Hak ni orang paling layak. Bukan calon-calon orang jadi imam. Cuma bila tak ada orang ni, maka kita akan pilih sifat-sifat imam yang melayakkan dia untuk menjadi imam. Orang yang paling layak, contoh kita duduk balasah ataupun kita duduk sekolah, kita duduk madrasah, kita pergi jalan mana-mana, kita pergi ada satu jemaah. Ramai-ramai antara kita ni siapa yang paling layak jadi imam? Maka darjat yang pertama yang layak jadi imam ialah orang yang faqih, iaitu orang yang lebih memahami hukum hakam fiqh berkaitan dengan semaya, maka dialah yang paling layak untuk jadi imam. Jadi sama-sama kita ni tengok siapa buat ngaji fiqh hebat. Siapa buat pandai hukum hakam syarak. Mudah kita kata sini enggak ustaz lah, ustaz. Ustaz pun beringat lah ni. Sebab kebanyakan ustaz bukan ngaji fiqh. Sebab ustaz lah ni pun bukan super ustaz dulu. Bukan tak lebah super dulu. Sebab ustaz lah ni ada juga. Dia pergi ngaji Mesir, dia ngaji Mekah, dia pergi ngaji Arab Saudi, Jordan, dia ngaji Pakistan, dia ngaji India. Rupa-rupa dia ngaji luruh. Dia ngaji bahasa Arab. Jadi bila dia balik sini, dianya tak pandai hukum hakam syarak. Lebih-lebih lagi dalam bab semaya misalnya, maka ketika tu dia tak layak jadi tok imam. Kena cari tak lebakat pun
Buat biasa duk ngaji pun kita ni. Oh kita pandai duk ngaji habis hotel kita ni. Buat semaya kita tahu belaka. Ketika tu kita lebih layak jadi imam berbanding ustaz tadi. Biar orang panggil dia ustaz, kita orang tak panggil ustaz pun. Kita panggil jual tepi jalan ya. Jadi Grab ke, nah, jadi food panda ke. Tetapi kita pandai. Dia ustaz tapi tak pandai hukum hakim semaya. Maka ketika tu kita lebih layak jadi imam. Ketika tu jangan dia berubuk. Jangan dia berubuk pula. Kawai jadi ustaz nak jadi imam. Kena khabar dia juga. Dia mau tak mengaji hukum hakim syarak tak boleh nak jadi imam. Dia ada juga panggil orang ni dia suka jadi imam. Lebih-lebih lagi budak tapih. Orang mengaji Quran. Dia pandai baca Quran, suara dia sedap. Dia ni ngapa Quran pula. Tika ni dia jadi ada pertembungnya. Dia kau nak jadi imam, kau orang wak pandai hukum hakim syarak jadi imam. Sini ramat tukar. Yang afdalnya ialah orang yang pandai hukum hakim fiqh. Walaupun bacaan dia tu tak sedap nak dengar. Dia baca tertib tu ataupun teranung tu tak jadilah. Tetapi orang panggil makhraj huruf kena, tajwid kena, huruf tak salah. Hukum hakim dia tahu, maka dia lebih afdal berbanding orang yang mengapa Quran teranung pula meneh qori peringkat antara bangsa. Dia tak boleh nak jadi imam lagi kalau ada orang pakai. Bila orang yang pandai Quran ni nak jadi imam? Bila mana tak ada orang fakih. Dia berada pada peringkat yang kedua. Barulah dia ni lebih afdal jadi imam. Kalau tak ada orang fiqh, maka barulah orang yang pandai hukum hakim Al-Quran naik. Sebab apa? Supaya lebih sedap dengar kita nak jadi makmum. Kita nak dengar Al-Quran, maka orang yang lebih qari, maka dialah yang lebih layak. Kadang-kadang dia ni tok fiqh dah. Dua orang ngaji fiqh. Oh sama hebat. Lepas tu kita tengok pula baca Al-Quran. Oh dua-dua hebat baca Al-Quran. Siapa nak jadi antara dua orang ni? Kriteria dia ni supaya nak pilih natulah. 2-3 orang nak minta anak kita kan. Hak ni pun cukup syarat. Hak ni cukup syarat. Kita tengok syarat yang ketiga iaitu orang yang mana lebih zuhud. Yang terlebih zahid. Zuhud ni dengan mana? Dia ni tak letak dunia dalam hati dia. Walaupun dia ni makan comel, pakai tai, pakai kemah, tetapi dunia tak ada dalam hati. Ni orang zuhud. Kita lah ni buat zuhud supaya nak betul hati tu lah. Jadi kita makan kurang ni supaya teringat juga. Tetapi zuhud yang sebenar ialah orang yang tinggal dunia, dia tak ada rasa apa dunia. Walaupun pakaian dia comel, walaupun dia sultan, walaupun dia sultan. Tengok kan sultan-sultan zaman dulu. Dia ni sultan tetapi dia ni zuhud. Contoh sultan Selangor dulu. Dia sampai buat kitab, dialah yang baca khutbah. Sultan Kelantan dulu alim juga. Antara yang sultan yang paling alim dulu ialah Sultan Perak. Sultan Perak. Dia ni ulama yang besar. Walaupun dia ni ada mahkota, dia ni pergi kerja, tetapi dalam hati dia, dia tak fikir gapo pun dunia. Dia tak letak di dalam tangan dia, maka dia yang lebih afdal. Jadi itu imam. Kadang-kadang tiga-tiga syarat ni ada dia. Jenis zuhud lah ko. Qori, takoh pandai, zuhud pula. Maka ketika tu kita tengok pula martabat yang keempat yang mana lebih warak. Warak ni lagu mana? Warak dia ni dia tinggalkan perkara syubhat. Dia ni sama telah lah perkara haram dia tinggal. Cuma antara perkara-perkara halal tu, benda yang boleh dia buat, dia tinggal perkara syubhat. Maknanya perkara yang ada keraguan. Contoh, bila mana dia pergi makan kedai, dia tak pergi kedai yang orang yang buka aurat. Dia tak pergi kedai yang mana makanan dia ni jenis tak tahu ambil daripada sumber yang mana. Jadi dia ni jaga bab makanan dia. Ni orang panggil yang lebih warak. Dia buat perkara yang halal tetapi dia lebih menjaga kerana apa? Kerana dia meninggalkan perkara-perkara syubhat. Pitih orang bagi. Dia tak tahu pitih ni mari mana, dia tak guna. Kita ni kat orang wi kat sama telah. Kadang-kadang berebut pula nak ambil pitih. Jenis orang bukan jenis warak. Orang warak ni dia tinggal perkara-perkara yang syubhat. Orang bui pun dia cara ni lagu mana. Cuma kita tidak dituntut untuk soal lah ke. Contoh kita pergi makan kedai, kita tanya, ayat ni sembelih ke tak? Sembelih ikut syarak ke tak? Kita tak dituntut begitu. Cuma orang yang warak ni dia tinggal dulu lagi.
Dia berseru kedai ni, nampak macam tak jaga mana semaya. Jadi dia lebih memilih pergi kedai yang orang yang jaga semaya. Tak gitu. Ada 2 butir kedai. So kedai ni, tuan kedainya jaga semaya. Tak tinggal semaya. Tuan kedai so lagi ni enggak. Tak buka aurat. Pelayan pula orang tino belaka. Semaya tak rajin tutup. Tak rajin nampak dia pergi semaya. Ketika tu dia pilih. Buat mana dia nak pergi? Kalau dia pergi kedai jaga semaya tadi, maka dia terlebih warak. Ini masuk warak. Kita ni tak payah habis dia buat masuk warak. Warak kan tunduk, tak nampak apa ni kak. Jalan masuk lubang jatuh lah. Acah-acah warak. Lepas tu pakai serban, pakai jubah, pakai celok. Lala sekali kak. Tak lama orang panggil. Kerana tak ada ilmu. Kemudian bila semua ni ada, maka kita tengok pula yang mana satu lebih masuk, yang mana lebih berhijrah lebih awal ke dalam negara Islam. Sebab pada zaman dulu sahabat ni dia cukup kriteria belaka ni. Ni lebih faqih, ni pandai Quran, ni lebih suhu, ni warak, cukup syarat belaka. Maka kita tengok yang mana dulu berhijrah ke dalam negara Islam. Jadi sahabat-sahabat yang berhijrah awal, maka dia lah yang lebih layak masuk Islam. Yang mana lambat masuk Islam, yang mana lambat berhijrah, dia ni terkemudian sikit. Jadi tu iman. Jadi zaman kita ni tak ada dah dalam bab hijrah. Maka kita tengok pula siapa yang terlebih awal masuk Islam. Jadi kalau kita ni lebih awal berbanding dia masuk Islam, maka ketika tu kita lah yang lebih layak. Boleh jadi duduk perkim ke tempat-tempat baru masuk Islam, maka ketika tu tengok dulu siapa senior masuk Islam awal. Bro yang mana awal? Istilah bro mana bro dulu yang masuk Islam awal. Maka bro ni lah yang jadi tu imannya. Yang baru-baru tu relax dulu. Gitu. Kadang-kadang semua baru masuk Islam sekaligus. Tepat ni semua masuk Islam satu tarikh yang sama. Maka ketika tu martabat yang terakhir kita tengok siapa lebih tua. Dia lah yang lebih layak masuk jadi tu iman. Wak muda ni relax lah dulu bagi dia ke orang tua. Kerana orang tua ni lebih hasil garai. Dia ada banyak lagi kriteria tu hang mau tinggalkan tidak. Padahal ni yang ngajar ini. Dalam bab kriteria nak jadi tu iman. Kadang-kadang kita kena tapak juga kali. Kalau jenis balasah jenis tak ada tu iman ni, kita kena letak situ siapa yang lebih layak jadi tu iman. Supaya apa? Supaya wak cukup syarat ni dia kena cubalah jadi tu iman. Jangan dah seru balasah ni tak ada tu iman. Kalau kawan pergi awal, kawan kena jadi tu iman. Jadi dia tunggu orang komak semua. Orang komak baru dia mari semaya. Hak ni semua jadi kalau balasah hak jadi tu iman. Tangan kita komak tu ke? Tok bila duk cari semua. Mana orang ni? Kita biar ada orang dulu nak komak. Tak apalah kita komak lah. Jadilah dia jadi tu iman. Bila lepas akad takbir berjujuk masuk. Cucuk mari. Ramai punya nak sembahyang. Tapi tak berani. Sebab tak ada tu iman rawatib. Ni masalah juga ni. Tak jadi sini. Sebab kita ni ramai jadi. Depan duk dah. Dia balasah. Ni ada balasah dalam kapal. Ramai jadi gitu. Berat. Tu syarat yang keempat. Iman ni jangan ummi. Yang tak pandai baca petihah dengan betul. Syarat yang kelima, dan bahawa jangan terdahulu atasnya, yakni atas imam, pada tempat berdiri imam, yakni diukur pada tumit jika berdiri keduanya. Syarat yang kelima, janganlah kedudukan makmum dia ni lebih terkehadapan berbanding imam. Sebab tu imam ni dia kena duduk depan. Jangan makmum pula pergi duduk depan. Itu balik. Lagu mana kita nak ikut? Tu imam duduk belakang, makmum duduk depan tak boleh. Kalau hak ni mudah nak nampak. Cuma sini cara lagu mana kita tengok. Kalau kita semaya tu berdiri, maka kita tengok tumit. Kita semaya. Tumit kita makmum jangan lebih daripada tumit tu imam. Kita duduk masjid ni, duduk balasah ada sah. Ada kapek. Jadi mudah kita nak tengok. Tetapi kadang-kadang kalau kita pergi semaya dengan saing kamu ni kan, tak ada sejadah. Jadi kita badi semaya, lepas tu kita duduk sama-sama rapat dulu. Jadi makmum jangan duduk depan daripada tu imam. Ataupun boleh jadi kita semaya di stadium.
Contoh nak tengok bola ataupun kita nak tengok konsert. Tapi baguslah semaya dulu berjemaah. Ataupun nak kita tengok ceramah parti ke, ceramah agama ke, ada qasidah ke, majlis berselawat ke. Jadi semaya ramai-ramai. Tok guru ada mari ni. Ustaz Azhar dulu contoh mari. Jadi beribu orang mari. Jadi berebut. Jadi tu email duduk depan sore. Lepas tu duduk belakang ni beresok-esok. Jadi duduk tolok-tolok. Maka ketika tu kadang-kadang makmum ni kalau waduk belakang tu imam betul-betul, dia nampak lah tumik tu. Mungkin waduk kanan, waduk kiri ni. Kena beringat. Mungkin kedudukan tumik dia mendahului daripada tu imam. Maka ketika tu tak sah dia sembahyang. Mudah kita nampak bila kita sembahyang di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Cara kita nak tengok bila mana tu imam duduk depan, tengok makmum duduk belakang. Tak gitu. Cuma lagu mana Masjidil Haram kadang-kadang kita tengok tu imam duduk sini, makmum duduk belakang tu yalah duduk belakang. Tetapi pada jihah yang lain, pada pihak yang lain, makmum rapat dekat Kaabah. Tak gitu. Kadang-kadang kita tengok kan. Makmum duduk bahagian sebelah sana tu rapatlah dengan Kaabah. Tu imam ni kadang-kadang dia tak siap kena panah. Jadi dia duduk belakang. Masjidil Haram ni. Dia jaga tu imam juga. Dia duduk dekat bawah sutur. Bawah kemah yang tak kena cahaya. Tari tak siap panah. Jadi makmum yang duduk belakang tu imam, dia kena duduk belakang tu imam. Tetapi makmum yang berada di dalam jihah Kaabah ataupun orang panggil pihak Kaabah yang lain, maka ketika tu dia boleh rapat dengan Kaabah. Hanya makmum yang belakang tu imam sahaja tak boleh nak litah dia. Sebab kiblat Kaabah kita kena ingat, kita semaya ni hadap Kaabah. Dia hadap Kaabah tu. Jadi dia boleh sebab dia berada pada pihak yang lain. Ambo cerita itu kan, bila kita duduk Masjidil Haram contoh, ni Kaabah, ni Kaabah. Kita ada pak juru, tak gitu. Jadi kalau tak imam duduk semaya penjuru ni, contoh dia duduk sini, maka makmum kena duduk belakang dia. Kita kena tarik siapa gini. Tarik bocu. Ada pun makmum duduk pada pihak kiri, kanan, belakang dia ni, boleh rapat dengan Kaabah. Dia tak kira litah tu imam. Tetapi buat kata litah tu imam ialah pada pihak tu imam menghadap Kaabah ni ya. Sudut mana? Gitu cara dia. Maknanya betul lah orang semaya tu. Kita lah ni tak boleh kalau makmum duduk depan. Ni mazhab kita dah gini. Cuma ada mazhab Maliki. Dia ada satu pendapat mazhab Maliki, makmum boleh duduk depan. Makmum boleh duduk depan pada tu imam. Pendapat dia adalah guna dalil yang lain. Jadi bila mana hamba duduk ngaji Mesir dulu, kadang-kadang bila kita ni duduk dalam suasana pengajian, contohnya berada di dalam satu tempat pengajian, ramai kan, orang lelaki, orang perempuan. Jadi bila nak semaya tu terpaksa tak boleh nak gerak, tak boleh nak pindah lah. Kalau pindah habis, celaru habis. Jadi imam di depan, orang tino duduk depan pada kita. Maka ketika tu mengikut mazhab Maliki boleh. Mengikut mazhab Maliki. Tetapi mengikut mazhab kita tak. Mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab mazhab Syafi'i kita berdasarkan satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam untuk kita ikut. Kalau kita duduk depan, lagu mana kita nak ikut tu imam? Oleh kerana itu imam memang kena duduk depan dalam mazhab kita. Tetapi mazhab Maliki dia ada dalil-dalil dia, dibolehkan pada mazhab dia. Ambo cerita ni supaya kalaulah ada keadaan terdesak, contoh kita duduk Masjidil Haram ke, ataupun kita pergi khuruk, kita pergi ijtima' tabligh kan, ramai pergi Pakistan, kadang-kadang mungkin amil tabligh tu suruh taklid kepada mazhab Maliki ketika tu, maka ketika tu boleh kita nak taklid. Ketika tu boleh. Tapi jangan ijtima' orang tino gira, orang lelaki saja. Takut dia jadi lepas-lepas ni kau. Dia pelik kau akhir-akhir zaman ni takut jadi belaka. Ketika tu boleh. Buat tu sebab masa kita duduk mengaji Mesir, ketika tu kita taklid mazhab Maliki. Syekh suruh taklid mazhab Maliki. Kerana tak boleh nak gerak tu. Jadi kita duduk pada tempat ngaji kita yalah. Orang tino duduk depan, dialah yang jadi. Dia duduk ke depan ketika tu. Ketika tu depan tu imam. Allahu Akbar. Beres. Ni mudah ni. Tu kalau kita berdiri ikut tumik. Kadang-kadang kita semaya ni bukan berdiri. Boleh jadi kita duduk.
Kalau kita semaya duduk, boleh jadi uzur belaka. Balasuh tu jenis orang tua belaka, tak larat. Pakat duduk belaka. Jauh lah kampung tu nya. Orang tua belaka pergi semaya, orang muda tak ahli lepas mana. Jadi mari semaya tu kak, pakat duduk belaka. Teka tu lagu mana kita kira dengan punggung. Punggung kita. Kita duduk tu kira punggung. Nak kira tumit teka tu tak jadi dah. Dia kira dengan punggung. Jadi jangan lebih punggung kita daripada punggung tu imam. Kalau kita kata tadi jangan lebih tumit kita duduk depan daripada tu imam. Kadang-kadang orang semaya ni dia sama betul. Dah dia kata ustaz, duduk depan batas semaya. Ambo ni tak duduk depan, ambo sama. Nak sama tarah dengan tu imam. Dia nak suruh juga, kawan tak boleh. Tak boleh je lebih pada kita. Kita nak sama level. Jadi kat kira tu imam duduk sama sah dengan kita. Sah ke semaya kita? Sah. Hukum dia sah. Tetapi makruh. Yang kata batal bila makmum terkehadapan. Tetapi kalau sama, hukumnya sah tetapi makruh. Bila kita kata makruh, dalam bab semaya berjemaah, dia meluputkan fadilat semaya jemaah. Seolah-olah nak kata kita semaya sorang. Rugi. Kita nak semaya jemaah ni sebenarnya nak ambil fadilat. Dari hadis Nabi, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Ada riwayat bi 25 darajah. Kita nak darjat pahala 27 kali ganda bermakna kita semaya seorang. Tetapi kadang-kadang kalau kita tak kena dengan cara supaya kita semaya seorang, tak dapat pahala tadi. Letih saja. Kena tahu juga mengaji. Beres. Syarat yang keenam. Syarat yang keenam kata musannif, dan bahawa diketahui perpindahan imamnya imam makmum. Dan bahawa diketahui perpindahan imamnya imam makmum. Yakni maksud yang mudah, makmum kena tahu pergerakan perpindahan imam daripada satu rukun kepada satu rukun. Makmum kena tahu tu imam gerak lagu mana. Maknanya makmum ni kena tahu lah ni tu imam duk baca Fatihah. Makmum kena tahu lepas ni bila dia rokok, kita tahu tu imam ni tengah rokok lah ni. Tu imam tengah iktidal lah ni. Supaya apa? Supaya kita boleh ikut dia. Kalau kita tak tahu lagu mana, kita nak ikut. Jadi nak tahu cara ni, tu imam bergerak, orang panggil intiqalatul imam, pergerakan imam, kita tengok tepat. Sebab semaya ni boleh jadi kadang-kadang kita semaya dalam masjid, kadang-kadang kita semaya luar daripada masjid. Dia hukum berbeza mengikut tempat. Kerana masjid ialah tempat yang khusus untuk sembahyang, maka dia ada hukum dia. Adapun bukan daripada masjid, dia ada hukum yang lain. Kerana kita ni salah satu khususiyat yang diberi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberi kepada umat-umat yang terdahulu ialah dijadikan seluruh tanah yang berada di bumi ini boleh kita buat semaya. Ju'ilal ardu kullaha masjida. Dijadikan keseluruhan tempat yang berada di bumi ini boleh kita nak buat semaya. Tak nanti masjid baru boleh buat semaya. Berbanding umat-umat yang terdahulu, antaranya umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, mereka hanya boleh beribadat, boleh sembahyang pada tempat ibadat mereka sahaja. Sebab tu dinamakan ma'bad, tempat beribadat. Jadi selain daripada tempat ibadat, saya tak boleh nak semaya. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat satu kelebihan yang besar. Antara 5 kelebihan besarnya ialah salah satunya dijadikan keseluruhan tempat dalam dunia ni, dalam bumi ni boleh kita semaya. Maknanya kita nak semaya di atas bah boleh, nak semaya tepi jalan boleh, jangan tengah jalan lah nya tepuh kedai mu. Tetapi kalau kita nak semaya tengah jalan pun boleh, kalau tak ada kereta, maksudnya sah boleh. Nak semaya di padang boleh, nak semaya dalam zoo boleh. Cuma ada beberapa tempat yang Nabi larang secara khusus, antaranya dalam tandas. Tempat pembuangan sampah. Ini adalah larangan yang khusus daripada Nabi. Selain daripada larangan Nabi tadi, semua tempat kita boleh semaya. Jadi 2 tempat ni, dalam masjid dan luar masjid, 2 hukum berbeza. Kita tengok kalau kita semaya dalam masjid.
Lagu mana kita nak kenal ataupun kita nak tahu pergerakan imam? Salah satunya ialah kita melihat pergerakan imam. Cara pertama nak tahu imam ni gerak lagu mana, kita tengok sendiri imam tu gerak. Lah ni tu imam duk kiam. Kita tengoklah, maknanya kita pun tak bergerak lah. Kemudian kita tengok tu imam turun kepada rokok. Ketika tu baru kita boleh nak rokok. Sebab apa kita turun rokok lah tadi? Sebabnya kita tengok tu imam rokok, baru kita rokok. Kemudian kita tengok tu imam i'tidal. Kita tengok tu imam turun sujud, barulah kita turun sujud. Jadi kita gerak tadi kerana kita tahu tu imam gerak. Tu satu cara pertama, kita tengok sendiri. Ni kemungkinan boleh sah yang awal lah, boleh tengok. Cara yang kedua, boleh jadi kita ni duduk di sah yang belakang. Lagu mana kita nak tengok pergerakan imam? Tak boleh. Caranya ialah kita tengok pergerakan makmum. Pergerakan makmum. Boleh jadi kita ni terputus elektrik. Terputus elektrik, jadi kita tak dengar suara tu imam. Kita tak tahu tu imam nak gerak lagu mana, maka ketika tu kita tengok pergerakan makmum depan kita. Nak tengok tu imam jauh, contoh kita semaya Masjidil Haram. Tengok-tengok tak ada elektrik time tu. Lagu mana kita nak semaya ketika tu? Kita tengok makmum depan kita. Makmum kita gerak, barulah kita gerak. Kita tak boleh. Dia tak gerak, kita gerak dah. Sebab kita tak tahu pergerakan imam. Jadi kita nak tahunya ialah dengan tengok makmum yang berada di depan kita. Jadi ketika tu makmum duk sah pertama turun rokok. Kemudian yang kedua turun. Jadi ikut turutan. Dia tak boleh. Ni turun rokok, sah yang kelima kena tak rokok lagi, sah yang ke-8, ke-10 rokok dah, tak boleh. Sebab dia tak tengok pergerakan imam. Tu cara yang kedua. Ni dengan cara tengok. Cara yang ketiga, kalau kita tak boleh tengok, kita dengar pergerakan imam, yakni kita dengar suara imam. Ni yang biasa kita buat. Boleh jadi bila tu imam kata Allahu Akbar, maka kita tahulah dia turun rokok. Maka ketika tu bolehlah kita rokok juga. Walaupun kita duduk belakang, kita dengar suara tu imam. Ada speaker box besar dalam masjid, boleh, tak ada apa. Kalau dulu tak ada speaker, jadi kita kena tengok pergerakan makmum. Learning boleh dengar, maka ketika tu boleh kita turun rokok. Hukum ni sama juga kalaulah kita semaya duduk tingkat atas. Boleh jadi kita ni bukan semaya di tempat yang sama, satu level, tapi kita semaya tingkat atas sebuah masjid kita ni. Jadi tika mana kita ada speaker ni, bolehlah dia dengar pergerakan imam dengan mendengar. Maka bila mana speaker ni ketika tak ada elektrik, tiba-tiba tak ada elektrik, maka ketika tu makmum duduk depan ambo ni, contoh duduk atas ni kan, dia kena tengok pergerakan imam. Dan yang di belakang dia kena tengok dia. Buat belakang tu kena tengok dia. Sebab tu kalulah masjid ni dia bertingkat, yang afdal ialah kita kena buat lubang. Tak comel kalau kita buat tingkat tak ada lubang. Sebab bila terputus elektrik, kita terputus kefahaman kita dan juga idrak kita daripada pergerakan imam. Tika tu lagu mana kita nak tengok tu imam? Terpaksa mufarakah. Kalau kita duduk tingkat atas, nak dengar suara tu imam tak boleh. Nak tengok tu imam tak boleh. Tika tu kena mufarakah. Melainkan kalau ada mubaligh. Mubaligh ni tempat kita jarang buat. Biasa kalau kita pergi Mekah ada mubaligh kan. Tu imam turun Allahu Akbar, tu bila dia buat Allahu Akbar, tu orang panggil mubaligh. Kalau dalam masjid boleh juga kita ikut suara mubaligh. Kita tak dengar suara tu imam. Contohnya putus elektrik. Maka orang duduk belakang dia jadi mubaligh. Sebab boleh jadi suara tu imam ni slow. Sebab tu guna mic. Bila tak ada elektrik, suara dia agak tak dengar. Jadi makmum duduk belakang dia pun jadi mubaligh. Tolong menyampaikan. Mubaligh ni dalam bahasa Arab, maksudnya ialah orang yang menyampaikan. Jadi dia sebab dia dengar suara tu imam, maka dia pun sapa kepada jemaah di belakang. Ni orang panggil mubaligh. Biasa kalau kita pergi ijtima' ada kan mubaligh. Jadi setiap sah tu, jarak-jarak tu yakin ada mubaligh. Jadi orang belakang pun dengar suara mubaligh lah. Ataupun kita duduk sekolah kadang-kadang kita buat mubaligh. Gini boleh.
Kemudian muballigh ni dia tak nati orang semaya. Hak ni cara orang tahu. Muballigh tak nati kena jadi makmum juga. Boleh jadi muballigh bukan orang yang sembahyang. Boleh jadi dia tak semaya, dia tepi. Contohnya dia ni adalah askar ataupun pokgak, duk jaga jemaah tengah semaya. Maka jemaah ni tak bunyi suara. Dia pun apa? Warna senyap belakang nyanyi makmum belakang. Maka dia jadi muballigh. Dialah yang sebut Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Ketika tu orang pun boleh ikut. Dalam kitab sebut walaupun muballigh tadi budak kecil. Tak kira budak kecil sekalipun sah dia jadi muballigh ataupun dia ni jenis orang fasik. Sah juga dengan syarat dalam hati kita percaya dia lah. Bukan jenis orang nipu. Ada juga jenis orang nipu, saja-saja ngenak saya dia jadi muballigh. Habis tak sah, habis jemaah belakang. Hak ni kalau kita dalam masjid. Sama sikit dah nak habis ni. Lepas tu kita semaya ni. Jadi kalau dalam masjid, pertama tengok pergerakan imam. Kalau tak boleh tengok pergerakan imam, kita tengok pergerakan makmum. Ataupun cara ketiga, kita dengar suara tu imam. Kalau tak dengar suara tu imam, kita dengar suara muballigh. Jadi dalam masjid hukum dia mudah. Asal kita dengar, kita tengok. Tak nanti tu imam muballigh pun boleh. Adapun di luar daripada masjid, contoh kita semaya surah pada rumah dalam dewan, cara kita nak tahu pergerakan imam, pertama mesti melihat pergerakan imam, mesti kena tengok. Dia kena tengok. Dan yang kedua, kalaulah kata tak boleh nak tengok tu imam, kita kena tengok pergerakan makmum. Kena tengok pergerakan makmum. Dia tak boleh nak dengar suara. Dia tak boleh nak dengar suara. Kita kalau kita semaya ke atas masjid, kita tak tengok tu imam, kita dengar speaker, sah semaya kita. Tetapi kalau kita semaya luas sejid, contoh dalam stadium, kita pakai speaker besar sekalipun, kalau kita tak tengok pergerakan imam, tak sah. Ataupun kita tak tengok pergerakan makmum depan, tak sah semaya. Hak ni beringat sungguh. Kalau nak semaya luas saja. Hak ni kena mengaji ni. Hak ni kalau kita buat program kita nak terang. Dia tak boleh. Bila kita dengar saja juga, kira yoloh lalu. Sebab apa mau kata gitu? Berlaku banyak peristiwa, dia berlaku kekeliruan. Sebab dia tak tengok. Contoh semaya gaya. Ada video viral 2-3 hari lepas kita gaya pun ni kan di Indonesia. Bila semaya raya, kita tak biasa semaya raya. Kita tak tahu semaya raya ni rakaat pertama ada 7 takbir. Rakaat kedua ada 5 takbir. Kita tak biasa semaya. Hari tu lah kita nak pergi semaya sebab saya ajak. Semangatlah nak pergi raya, pergi semaya. Semaya pula nak masuk masjid penuh. Dah kita pergi semaya stadium ataupun masjid tu penuh, pas ke belakang. Maya pas keluar, pas pada. Jadi bila tu imam akad takbir yang pertama, kita akad takbir pertama lah ni. Masuk dalam semaya. Kemudian tu imam takbir Allahu akbar. Tak baca Fatihah ke ni? Kita ni memang tak biasa tu. Maka kita pun rokok. Jemaah duduk luar, pakai rokok habis. Allahu akbar, pakai i'tidal. Allahu akbar, pakai sujud. Habis belaka tu tak tengok tu imam baru baca Fatihah, baru kenaling belaka. Mana dah ni? Hati kau ni tak kena. Sebab apa? Sebab dengar saja. Ni bahaya kalau kita semaya di luar masjid. Dia kena tengok. Kita duduk dalam masjid mudah sebab kita boleh tengok. Orang duduk luar ni dia tak nampak. Hak ni bahaya kita mendengar sahaja dalam semaya di luar masjid. Sebab tu tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena tengok. Sebab tu dia kena orang panggil ada rabitah. Ni ada rabitah. Contoh kita duduk dalam masjid, jemaah melimpah luar. Jadi pintu ni dia tak boleh nak tutup. Dia kena ada seorang jemaah duduk belakang situ. Dialah yang akan netu untuk jemaah duduk luar. Kalau kata putus elektrik, maka orang pakat kena tengok dia belakang. Kena tengok dia belakang. Seolah-olah dialah imam bagi jemaah duduk belakang. Gitu. Kena ikut dia. Kena ikut dia. Dia ni bukan imam kita. Tetapi pergerakan kita ni berpandukan pergerakan dia. Sebab kita tak boleh nak tengok tu imam. Tu imam. Jadi sebab tu imam ni disunatkan supaya suara dia kuat. Suara dia tu kena nyaring supaya makmum di belakang kena. Lepas tu dia kena ada beza juga. Contoh bila nak turun sujud, dia kena panjanglah sikit. Sebab sunat kita ni bergerak dalam semaya ni kita penuhi dengan zikir.
Jadi bila kita turun sujud ni kak, panjanglah sikit kita takbir Allahu Akbar. Jadi makmum belakang tahulah. Oh, tu imam turun sujud ataupun tu imam nak naik qiyam. Ni kalau sama pendek belakang kak nyanyalah. Orang panggil tak cerdik lah sikit imamnya. Ni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok tu makmum pina dah lah. Tak tahu mana so dah. Depan ni tak apa dah. Jadi kalau kita semaya tanya tu kat pakat gelih gini semua, tak khusyuk pula makmum. Jadi tu imam ni dia kena ada ilmu pula. Nah, dia kena pandai juga. Sebab tu bukan calai-calai orang boleh jadi tu imam. Bukan calai-calai jadi tu imam. Lepas tu soal lagi dulu speaker ni. Ada sejid ni dia tak speaker stand diri. Jadi dia tak kebiawah. Allahu Akbar. Tu tak bergerak lagi. Hak ni nyanyi ke makmum belakang. Sebab dia makmum belakang ni dia dengar suara tu imam. Jadi dia turun dah sujud. Tu imam tak turun sujud lagi. Teka tu nyanyi ke makmum. Buat perkara yang haram. Makmum mendahului pergerakan imam pula teka tu. Sebab tu amo ingat lagi Syekh Wazir dulu, dia marah sungguh kalau tu imam tak pandai buat takbir. Dia kata apa gong gitu takbir dah depan. Turun bawah lah biar takbir. Ni takbir Allahu Akbar baru dia turun. Nyanyi makmum duduk belakang. Pakat wadah sahabi. Nyanyi. Setakat tu dulu hari ni. Insya-Allah kita sambung pula. Tak habis pula. Minggu ni insya-Allah. Tak apa ya tak habis pun biar kita boleh relate semua perkerang kita duk ngaji ni. Supaya semaya kita ni sebab lama sikit sini sebab benda ni kita buat sama. Ni kita buat sama. Lepas tu kita pula ni bukan orang kata budak duk pondok satu batu. Kalau duk pondok satu batu kita nak berhabis kitab. Hak ni kita sebab kita nak amal sama, maka hak ni lebih aula bercerita kepada sidang hadirin sekalian. Sakatulah pada malam ni aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.